Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk hari ini, kami bertiga akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Tahap Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Kemudahan di atas talian untuk menyokong aktiviti pembelajaran fleksibel berdasarkan elemen reka bentuk pendekatan pedagogi. Okay, kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Safinah Nawawi daripada Politeknik Kuching, Sarawak. Rakan saya Nur Wahidah Samri dari Politeknik Muazzam Shah Pahang dan seorang lagi Ruzana Ramli daripada Politeknik Kuala Terengganu. Okay, sebelum masuk lebih lanjut, saya nak terangkan dahulu berkenaan dengan apa itu hitagogi. Okay, yang kita dengar sebelum ni andragogi lah, pedagogi lah, yang ni pula hitagogi. Okay, hitagogi merupakan kemahiran belajar ditentukan oleh diri sendiri, which is kita panggil sebagai self-directive, di mana pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemajuan dan keberkesanan proses pembelajaran mereka dengan cara menentukan sendiri tujuan dan hala tuju pembelajaran mereka berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka sendiri. Okay. Ni kami quote daripada kajian daripada CISU pada tahun 2018. Okay. Satu lagi konsep pedagogi merupakan satu proses yang dinamik di mana semua elemen-elemen yang terlibat seperti kontrak, aktiviti dan hasil pembelajaran adalah kesinambungan dan boleh diulang-ulang yang asasnya didokong oleh pelajar yang berkebolehan, kreatif dan mempunyai motivasi kendiri yang tinggi. Yang ini pula kami quote daripada kajian oleh Blacksky pada 2016. Okay, ini pula dia punya kajian literature yang kami ambil sebelum menjalankan kajian. Maksudnya kajian-kajian terdahululah yang kami jadikan asas kepada kajian yang kami buat. Okay, yang pertama adalah kajian oleh Brindin pada tahun 2019 menyatakan pendidikan fleksibel membolehkan setiap individu dapat memilih untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara berperingkat mengikut minat dan kemampuan individu, justru memperkasakan mereka dengan set kemahiran pelbagai disiplin dan lengkap dengan kepribadian profesional. Itu yang pertama. Yang kedua pula, memetik kajian daripada MK Babot pada tahun 2009 menyatakan pelbagai manfaat dapat diperoleh dari gaya pendidikan baru, memperluaskan akses pendidikan, menyediakan peluang pembelajaran berkualiti tinggi, meningkatkan hasil dan kemahiran pelajar, menyokong pemilihan pendidikan berdasarkan minat dan menghasilkan kecekapan pengurusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, penggunaan platform media sosial dengan kaedah yang betul juga dapat menyokong pembelajaran pelajar yang bermotivasikan diri sendiri. Yang keempat, perkembangan teknologi pendidikan menyokong pendekatan interdisiplin dan integrasi antara reka bentuk, teknologi dan kaedah pedagogi sekaligus memberikan hasil dan pengalaman yang maksimum untuk pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah hitagogi merupakan kaedah yang boleh diketengahkan untuk melihat pelajar memainkan peranan sebagai peserta proaktif dan sebagai rakan kongsi yang menyumbang idea untuk mencapai hasil yang diperlukan. Ini merupakan asas kepada kajian yang kami lakukan. Lepas tu kita tengok kepada elemen reka bentuk yang ada pada hitagogi. Terdapat 6 elemen iaitu meneroka, mencipta, kolaborasi, berhubung, perkongsian dan refleksi.
Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan setiap elemen yang ada. Kita pergi kepada meneroka terlebih dahulu. Meneroka merupakan kaedah pembelajaran secara non-linear mewujudkan budaya eksplorasi. Itu untuk meneroka. Yang kedua adalah kreativiti, penghasilan sesuatu yang baru berdasarkan ilmu yang dipelajari. Okay, itu untuk kreativiti. Yang ketiga ialah kolaborasi, merupakan kerjasama yang membawa kepada kemahiran baru. Dan yang keempat, berhubung, definisi dia adalah hubungan dengan dunia luar untuk sokongan pembelajaran. Seterusnya, perkongsian yang membina dan membawa manfaat bersama. Dan untuk definisi yang terakhir iaitu refleksi, merupakan kemahiran refleksi tentang proses pembelajaran yang berlangsung membolehkan penilaian keberkesanan secara menyeluruh. Okey, untuk kami punya item problem statement ataupun masalah, saya akan paskan kepada rakan saya yang seterusnya iaitu saudari Wahida, Nur Wahida. Terima kasih sahabat saya Safina. Saya akan teruskan dengan persoalan kajian yang ingin dijawab daripada kajian yang telah dilaksanakan. Jadi yang pertama adalah tujuan kajian ini dilaksanakan adalah bagi mengenal pasti tahap penerimaan pelajar sendiri terhadap penggunaan kemudahan di atas talian. Okey, contohnya internet lah secara umumnya. Okey, bagi menyokong aktiviti pembelajaran secara fleksibel. Dan kita ingin melihat tahap penerimaan ini berdasarkan elemen reka bentuk. Okey, 6 elemen yang telah diterangkan sebentar tadi. Dan kita ingin melihat berdasarkan kategori pelajar tersebut semester berapa mereka belajar. Okey, persoalan yang kedua adalah kita nak lihat sama ada terdapat perbezaan dari segi tahap penerimaan pelajar-pelajar tersebut. Okey, di dalam skop elemen reka bentuk heterogeni ini berdasarkan semester mereka belajar. Dan kita nak lihat juga persoalan yang ketiga, kita nak lihat jika ada perbezaan tahap penerimaan mereka, pelajar-pelajar ini di dalam setiap elemen tersebut. Kita ada 6 elemen bagi heterogeni. Jadi kita nak lihat setiap elemen tersebut sama ada terdapat perbezaan dari segi tahap penerimaan pelajar kita. Metodologi kajian ini, kajian ini telah dilaksanakan melibatkan 102 pelajar semester 1 bagi kategori pelajar junior dan semester 5 bagi kategori pelajar senior yang sedang mengikuti pengajian diploma teknologi maklumat di Politeknik Kuching Sarawak, Politeknik Muazzam Shah Pahang dan juga di Politeknik Kuala Terengganu. Bagi pengesahan item soal selidik, kami telah menjalankan ujian Alpha Cronbach di mana setiap elemen yang kami ingin kaji. Sebagai contoh sebenarnya kita ada 24 item soal selidik. Jadi kita ada 6 elemen. Setiap elemen ini diwakili oleh 4 item soal selidik. Jadi kami kaji, kami rangkumkan ujian Alpha Cronbach ini berdasarkan setiap elemen. Jadi untuk elemen meneroka nilainya adalah .853, elemen kreativiti .912, elemen kolaborasi .946, elemen hubungan .910, elemen perkongsian .937 dan elemen terakhir refleksi nilai Alpha Cronbach adalah .951. Jadi ini mengesahkan reliability kami, item soal selidik kami adalah amat tinggi. Dapatan data seterusnya telah dianalisis menggunakan perisian SPSS melibatkan analisis deskriptif di mana kami lihat mean dan juga analisis inferensi di mana kita melihat signifikan di antara keputusan yang kita dapatlah. Menggunakan skala Likert 5 mata di mana skala yang digunakan adalah 4 sehingga 5 tahap penerimaan dianggap sangat tinggi, 3 sehingga 4 tahap penerimaan dianggap sederhana, 2 sehingga 3 neutral, 1 hingga 2 kita menganggapnya sebagai tahap penerimaan rendah dan seterusnya tahap penerimaan sangat rendah.
Jadi kita lihat ya dari segi demografi melibatkan 102 pelajar, diploma teknologi maklumat, pengkhususan teknologi digital, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang melibatkan 22 pelajar daripada Politeknik Kuching Sarawak, 31 pelajar daripada Politeknik Muazzam Shah dan 49 pelajar daripada Politeknik Kuala Terengganu. Secara kategorinya kami telah kategorikan kepada junior dan senior di mana 45 adalah terdiri daripada pelajar junior semester 1 dan 57 responden adalah terdiri daripada pelajar semester 5 iaitu senior. So ini adalah hasil dapatan kajian yang telah kami jalankan. Melihat kepada setiap elemen, iaitu elemen yang pertama meneroka, kita dapati bahawa nilai mean jika berdasarkan semester belajar, junior adalah 4.5, pelajar dari kategori senior adalah 4.39 dan secara keseluruhannya mean adalah 4.44. Jadi kita boleh katakan bahawa berdasarkan hasil dapatan ini, penerimaan pelajar berdasarkan elemen meneroka adalah sangat tinggi. Kemudian kita lihat pula nilai mean dari elemen mencipta ataupun kreativiti di mana junior adalah 4.22 dan mean bagi kategori senior adalah 3.98. Terdapat sedikit perbezaan di mana junior adalah tahap penerimaan tinggi tetapi bagi pelajar senior tahap penerimaannya adalah sederhana. Namun secara keseluruhan mean-nya masih lagi menggambarkan tahap penerimaan tinggi iaitu 4.088. Seterusnya saya mempersilakan sahabat saya Rozana Ramli dari Politeknik Kuala Terengganu. Okay, so saya menyambung daripada dapatan kajian yang telah kawan saya persembahkan tadi. So bagi elemen yang ketiga iaitu nilai mean bagi elemen kolaborasi, ternampak perbezaan di antara junior dan juga senior di mana pelajar junior punya mean adalah 4.15 dan pelajar senior adalah 3.73 di mana kita dapat lihat di sini pelajar junior dia punya mean dia punya kita panggil dapatan dia sangat tinggi lah berbanding dengan pelajar senior, dia dalam keadaan sederhana saja penerimaan dia dan di mana keseluruhan bagi pelajar junior dan senior tu kita boleh nampak adalah sederhana dia punya penerimaan di mana mean dia adalah 3.919 di bawah paras 4 lah. Okay. Dan untuk elemen yang keempat iaitu berdasarkan elemen berhubung, perbezaan di antara pelajar junior iaitu 4.31 dia punya mean dan pelajar senior yang kita dapatan kita adalah sebanyak 3.90. So dekat sini pun kita boleh nampak bahawa pelajar junior lebih melopori dengan mean dia lebih tinggi berbanding pelajar senior di mana pelajar senior mean dia adalah dalam keadaan sederhana. Dan secara keseluruhannya bagi kedua-dua pelajar iaitu junior dan juga senior, mean mereka berada pada tahap yang sangat tinggi lah iaitu 4.088. Okey, dan bagi dapatan yang kelima, ini adalah dapatan nilai elemen perkongsian berdasarkan semester belajar. Okey, di mana bagi pelajar junior dapatan mean adalah pada 4.36 dan pelajar senior adalah pada 3.97. Okey, so terdapat perbezaan di antara pelajar senior dan juga junior dan pelajar junior masih lagi pada tahap yang sangat tinggi manakala pelajar senior adalah berada pada tahap sederhana. Secara keseluruhannya nilai mean adalah sangat tinggi bagi kedua-dua pelajar junior dan juga pelajar senior lah iaitu pada 4.145 nilai mata. Dan pada elemen yang terakhir iaitu elemen yang keenam iaitu elemen refleksi. So dapatan nilai mean bagi pelajar junior adalah 4.21 mata dan bagi pelajar senior adalah 3.78. So pelajar junior dia punya tahap penerimaan dia adalah lebih tinggi berbanding pelajar senior adalah pada tahap sederhana. Dan secara keseluruhannya nilai mata mean bagi kedua-dua pelajar junior dan pelajar senior adalah sebanyak 3.971 iaitu pada tahap sederhana. So secara kesimpulannya dapat dilihat di sini iaitu elemen meneroka, mencipta, berhubung dan perkongsian iaitu 4 elemen utama di atas tersebut mendapat tahap penerimaan yang tinggi bagi kedua-dua pelajar junior dan juga pelajar senior
Manakala untuk elemen kolaborasi dan juga elemen refleksi mendapat tahap penerimaan yang sederhana bagi pelajar junior dan juga senior. Okay. Bagi ketiga-tiga politeknik tersebutlah. So perbezaan dapatan yang ketara antara kumpulan pelajar junior berbanding pelajar senior dalam elemen mencipta, kolaborasi, berhubung, perkongsian dan refleksi, dan berkemungkinan perbezaan tersebut adalah disebabkan oleh jurang digital atau perbezaan generasi. Dan hasil dapatan ini boleh lagi dirungkaikan lebih mendalam berdasarkan kajian-kajian yang lebih mendalam untuk melihat perbezaan dapatan bagaimana generasi yang di generasi junior dan juga senior tersebutlah. Okay, maknanya perbezaan umur dan juga pemikiran mereka lah. So tahap penerimaan pelajar terhadap penggunaan kemudahan di atas talian untuk menyokong aktiviti pembelajaran fleksibel berdasarkan elemen reka bentuk pendekatan pedagogi ini boleh ditambah baik lagi untuk meneliti lagi berkaitan dengan perbezaan di antara pelajar junior dan juga pelajar senior. So di akhir kata, gabungan pendekatan pedagogi dengan strategi penyampaian pembelajaran secara fleksibel memperkasakan generasi baru dengan asas pengalaman pembelajaran yang ditentukan dengan berdasarkan kehendak kendiri, di mana pelajar itu sendiri dia ada inisiatif untuk mempertingkatkan diri dia sendiri selain daripada menerima pembelajaran yang diberi oleh pensyarah ataupun guru. Okay. So pelajar tu ada keinginan sendiri untuk meneroka ilmu-ilmu baru secara langsung menerusi internet ataupun kemudahan yang ada. Okay. Di sini membentuk personaliti seperti daya intelek dan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, kritis dan reflektif, kesediaan untuk pembelajaran sepanjang hayat, motivasi diri, fleksibiliti dan kemampuan menyesuaikan diri, pengurusan risiko serta mampu memberi komitmen penuh, beretika dan mempunyai tanggungjawab sosial seiring dengan kemahiran ilmiah. So ini adalah hasil dapatan daripada hasil kajian POP C and Barkhusen pada tahun 2010 lah. So di akhir kata, so itu saja daripada kami. So terima kasih. Assalamualaikum.